Okey. Bila kita buat kontur, kita nak tahu ketinggian tanah dekat point mana tau. Dia punya tanah. Konsep dia sama macam leveling lebih kurang. Okey. Contohnya kita ada satu tanah yang tinggi dia begini. Okey. Tanah macam ni. Alright. Contohnya macam ni lah. Okey, saya zoom out. Sini ialah paras laut. Okey. Contohnya sini ialah paras laut. Alright. Mean sea level. Okey. So normally soalan akan minta awak, okey, dia akan bagi data dia. Dia akan bagi RL. Okey, dia tak ada bagi dalam gambar rajah, dia bagi dalam ayat lah. Okey. Dia bagi RL. Let's say RL point tu kat sini. Point pertama. Okey. Point dia tinggi RL dia ialah dalam 43.267 meter contohnya. Okey, ini dia punya RL RL. So, dekat sini ada satu staff. Alright. Ada satu staff dengan ketinggian staff ni ketinggian staff pula. Satu staff. Okey, dari sini tinggi sikit lah. Kat sini. Isi alat tu dekat sini. Alright. Alat tu dekat sini. Dia tembak sampai sini. Tinggi dia sebanyak 2.100 meter contohnya lah. Okay. Remember, kalau awak rajin study pasal leveling kan. Leveling kan ada HCL kan. Mesti awak dah study kan. So nak test kan. Okay, ada HOC, HCL. Apa itu HOC dan apa itu HCL? Okay. Dua benda yang sama lah. Height of collimation. So basically kita campurkan dua-dua ni. Okay. Kenapa kita perlu tambahkan dua-dua ni? Okay. Ini ialah RL. Okay. Ini ialah awak punya backside. Okay. Tinggi backside awak. So kalau awak tambahkan dua-dua. 43.267. Tambahkan dengan 2.100. Awak akan dapat total dia ialah 45.367. Okey. 45.367 meter. So ini ialah tinggi HCL. Bermaksud sepanjang garisan putus-putus ni, okey, sampai ke mana pun lah. Okey. Sepanjang-panjang garisan putus-putus ni, tinggi dia tetap 45.367. Okey. Let's say soalan dia minta awak, okey, dia bagi awak soalan tu dia bagi awak RL yang pertama 43.267 meter. Okey. Dan dia bagi awak punya bacaan backside. Okey, 2.100 meter. Ini data dia. Okey. Awak tambahkan dua-dua ni, awak akan dapat HOC awak. Alright. 45.367 meter. Okey, sometimes kita panggil HOC, sometimes kita panggil HCL, dua-dua benda yang sama. Alright. So, soalan tu dia akan minta awak dapatkan ketinggian ni. Instrumen ni, ketinggian staff staff height ni. BS ni ialah staff height lah. Ini ialah staff height. Okey, tinggi staff ni. Tinggi bacaan. Alright. Dekat point, let's say lah point, kita ada 43.267, dia kata dapatkan staff height, F height G ni at interval 42 contohnya. 44 contohnya. 45 contohnya. Okey. So konsep dia macam mana? Awak dah tahu tinggi ni sepanjang garisan putus-putus ni ialah 45.367. Okey. Konsep dia easy. 45. First, let's say 42 First staff height. Staff height pula. Sorry. First interval 42 meter. Okey. Means dia punya RL dia 42 meter. Kita ada 43.267. Staff height dia 2.100. Untuk dia sampai total 45.367. Then 42 meter nak sampai ke 45.367, apa perlu kita buat?
So kita perlu tolakkan. Okey. Hash OC awak akan ditolakkan dengan interval. Dapat jawapan staff height. Okey. Simple je calculation dia. Hash OC awak berapa tadi? 45.367 meter ditolakkan dengan 43 ditolakkan dengan interval awak. Okey, interval awak tadi berapa? 42. Ini interval ni soalan untuk interval 42. So 45.367 tolak 42, awak akan dapat 3.367. 3.367 meter. Bermaksud pada ketinggian tanah 42, okey, 42 tinggi tanah tu maybe dekat kawasan yang rendah sikit. Maybe dekat sini. Okey. Dekat sini 42 contohnya. Sini 42 meter. So bermaksud tinggi staff ni, okey, tinggi staff daripada tanah sampai ke garisan ni ialah 3.367 meter. Okey. Yang penting total mesti akan dapat 45.367. That's why nak dapatkan baki dia ni, yang ini tolakkan dengan interval. Next, soalan 44 pula contohnya. Interval awak 44. Okey. Interval 44. Yang nombor 2, dia baru masuk. Okey. Untuk yang nombor 2, 44 meter. Macam mana nak dapatkan dia? Okey. Senang. Macam tadi juga. HOC you minuskan dengan interval 44 meter. Okey. So HOC awak berapa? Still pakai HOC yang sama, ingat sebab kita tak alih kita punya instrumen tu. Okey. Alat auto level stick dekat situ. So bila dia tak bergerak ke mana-mana, HOC dia pun tak berubah. Mesti pakai HOC yang sama, 45.367 meter. Awak akan tolakkan dengan interval dia mana? Interval dia ialah 44. Soalan bagi 44 meter. So berapa jawapan awak? 45.367 ditolakkan dengan 44. Awak akan dapat 1.367. 1.367 meter. Okey. Ini jawapan dia. So 1.367 ni dekat mana? Dia dekat 44. Sini 43 tinggi ni. 42 rendah daripada 43. Maybe 44 atas sikit. Okey. Maybe dia dekat sini. Alright. So tinggi dia daripada tanah sampai ke paras laut ialah 44 meter. So baki dia untuk dia sampai kepada 45.367 ialah 1.367 meter. Okey, and last kali nombor 3 contohnya. Interval dia 45 meter. Okey. So macam nak dapat, formula dia tetap sama, HOC you minuskan dengan interval. Interval dia 45 meter. So HOC awak ialah 45.367. Tetap pakai yang sama. Sebab apa? Nampak auto level ni dia tak bergerak. Dia masih dekat situ. Tolakkan dengan 45. Okay. So awak akan dapat jawapan 0.367 meter. Okay. So 44 tinggi ni. 45 maybe tinggi sikit lah. Maybe dekat sini. Okay. Ni 45 meter. So letak staff. Bacaan tu in between ni aja. So 0.367. At the end awak totalkan semua. Okey, 43.267 tambahkan dengan 2.100, awak akan dapat this one. 45 tambah 0.367 awak akan dapat still this one. Alright. 44 tambahkan dengan 1.367 awak akan dapat ini juga. 42 tambahkan dengan 3.367 pun awak akan dapat this one juga. Basically HOC tak berubah selagi instrumen ni kita tak alihkan. Dia stick kat tempat tu. So garisan titik-titik ni sama je sepanjang garisan dia. So inilah cara calculation dia. Alright. Soalan nanti dia akan bagi awak lah RL yang pertama dan juga backside yang pertama. So set dalam kepala awak, first cari HOC dahulu.
dah ada SOC, baru awak boleh tolak. Kalau soalan tu minta awak staff height interval, dia minta staff height, okay, so dia bagi interval awak sekian. So simple aja. Daripada HOC, tolak aja dengan interval yang soalan tu minta. Awak akan dapat jawapan staff height. Kalau soalan tu minta interval pula, dia bagi staff height. Okay, sama juga konsep dia. HOC, tolak pula dengan staff interval, awak akan dapat baki dia. Baki dia ialah RL tadi. Okay, interval dia tadi. Tolakkan dengan staff height, awak akan dapat interval. Baca soalan yang paling-paling penting, baca soalan lah. Okay, ini saja calculation dia untuk contour. Sebenarnya saya dah ajar dalam kelas dah pun. Okay, saya dah ajar dalam kelas. Cuma saya tak tekankan lah. At the end tu kan. Sebab saya pun tak expect nak keluar exam. Dia nak selarikan dengan Perak sebab soalan yang saya buat. Saya tak ada. Dia ada lagi banyak calculation sebenarnya. Tapi since you dalam construction, as construction punya personal, ke arah bidang construction, arah contractor, you bukan surveyor, so you tak perlu pun go further sampai you nak buat radial method lah apa semua tu, tak perlu pun. Okay, ini pun surface je. Sebab nanti at the end you akan guna ilmu you untuk buat kerja-kerja leveling. Okay, yang libatkan khusus untuk construction, bukan you buat peta lah. Okay, tapi kalau kat Perak tu yang mengajar tu ialah lecturer sains ukur dan geometrik. So saya boleh je nak ajar you semua, nanti you muntah nanti Okay, terlalu banyak masuk kan. Padahal benda tu you tak guna sangat pun dalam construction. Yang ini memang you gunalah. Kalau yang ini ada guna sikit. Yang leveling yang saya ajar dalam kelas tu, tu memang gunalah untuk kita tentukan platform. Okay, sebab yang lain tu nak buat more kepada nak buat map, nak buat plan, contour kan. You all tak buat plan, jangan risau. Okay, you all tak buat plan contour pun. Tapi kalau macam setakat nak buat plan plan reduce level tanah, tu you buat lah. Okay, tapi sampai nak buat peta yang ada bawang-bawang tu, you all tak buat lah, jangan risau. Itu kerja-kerja surveyor. Okay.